Satu perubahan haluan yang luar biasa di timur laut Syria. Pasukan yang dipimpin oleh Kurdi yang telah mengalahkan ISIS memerintah sebuah kawasan otonomi yang luas dan kemudian menentang pihak berkuasa baru di Damsyik kini sedang bergabung dengan mereka. Perjanjian ini berlaku selepas SDF diusir keluar dari sebahagian besar wilayahnya dan selepas dakwaan penganiayaan serius terhadap orang awam Kurdi semasa pertempuran. Wartawan kami Alex Sloss ada maklumat lanjut. Salah satu pasukan bersenjata bebas yang paling berkuasa di Syria kini secara rasmi sudah tiada lagi. Selepas lebih sedekat menguasai sebahagian besar timur laut negara itu, pasukan Demokratik Syria yang diketuai oleh Kurdi atau SDF telah dibubarkan dan diserap ke dalam kerajaan pusat Syria. Komander SDF, Mazlum Abdi, membuat pengumuman itu bersama Presiden Ahmed al-Shara di Damsyik. Berikutan perjanjian dengan Presiden Shara dan selepas proses penyatuan pasukan, kami ke dalam Brigade Tentera Syria selesai. Kami dengan ini mengumumkan hari ini tamatnya misi pasukan Demokratik Syria dan kami dengan penuh tanggung jawab mengisytiharkan pembubaran mereka sebagai satu pasukan tentera yang bebas. Ia adalah pengakhiran yang dramatik pada satu pasukan yang pernah menguasai kira-kira 1/4 Syria dan menjadi rakan tempatan paling penting Washington dalam perang menentang ISIS. SDF telah membantu mengusir ISIS dari Kobani, Raqqa, dan akhirnya kebanyakan wilayah yang masih dikuasai mereka di Syria. Kini, para pejuangnya sedang diserap ke dalam struktur negara Syria. Itu termasuklah YPJ Wanita Kurdi yang telah bersetuju untuk menyertai Kementerian Dalam Negeri sebagai pasukan anti keganasan. Antara komandernya yang terkenal ialah Rojda Felat, salah satu tokoh tentera paling menonjol yang muncul dari Rojava. Beliau bertempur semasa pengepungan Kobani dan kemudiannya menjadi salah seorang komander dalam kempen yang menawan Raqqa daripada ISIS. Peralihan ini membawa sebahagian daripada komander yang pernah membina struktur ketenteraan otonomi Kurdi ke dalam institusi-institusi negara Syria. Abdi berkata, babak pertempuran kini sudah berakhir. Sejak penubuhan pasukan Demokratik Syria, para pejuangnya telah memikul tanggung jawab yang berat sepanjang salah satu tempoh paling sukar dalam sejarah Syria. Mereka membebaskan banyak bandar dan pekan di Syria, pertama sekali daripada pemerintahan Ba'ath, dan kemudian daripada keganasan ISIS. Hari ini, keadaan telah berubah dan negara telah memasuki fasa baru, yaitu fasa keamanan dan penyertaan dalam membina Syria yang baru. Washington sangat menyokong perjanjian itu. Utusan AS Tom Barrack menyifatkan perkembangan ini sebagai benar-benar bersejarah sambil berkata ia menunjukkan bagaimana integrasi sebenar boleh berlaku tanpa pemenang dan yang kalah. Pesanannya mudah, satu tentera, satu kerajaan, satu negara. Bagi orang Kurdi Syria, perjanjian itu juga disertai dengan konsesi politik dan budaya, termasuk pengiktirafan pendidikan dalam bahasa Kurdi dan peranan untuk pemimpin Kurdi kanan dalam kerajaan baharu. Hak untuk mendapat pendidikan dalam bahasa Kurdi adalah salah satu hak paling penting yang telah diperjuangkan oleh rakyat Kurdi kita selama berdekad-dekad. Presiden telah beberapa kali mengumumkan perlindungan hak ini, dan yang berhormat menunjukkan pendirian terbuka mengenai hak untuk mendapat pendidikan dalam bahasa ibunda. Supaya mereka menghapuskan hak untuk mendapat pendidikan dalam bahasa ibunda. Selepas bertahun-tahun di mana timur laut Syria berfungsi hampir seperti sebuah negara dalam negara, Damsyik kini semakin hampir untuk membawa negara itu kembali di bawah satu kuasa politik dan tentera. Untuk berbincang lebih lanjut, saya kini bersama Caroline Rose, pengarah kanan di Sufan Center. Caroline, sangat gembira Anda bersama kami di i24 News. Terima kasih. Terima kasih banyak kerana menjemput saya. Ini memang satu pembalikan keadaan yang ketara. Jadi, bagaimana kita sampai ke tahap ini? Apakah jaminan yang sebenarnya telah diterima oleh puak Kurdi sebelum mereka menyerahkan, boleh dikatakan sumber pengaruh terbesar mereka? Sudah tentu, saya rasa ini bukanlah satu proses yang berlaku dalam sekelip mata. Kita telah melihat sejurus selepas kejatuhan Assad di Syria. Hanya beberapa bulan kemudian, pada awal musim bunga, pentadbiran pusat yang baru dan para pemimpin Kurdi. Sebagai sebahagian daripada SDF serta wilayah autonomi di timur laut Syria, kerajaan mereka telah bertemu untuk benar-benar memulakan proses rundingan yang mengambil masa yang sangat lama. Kami melihat rundingan terputus secara berkala sepanjang tahun 2025 dan berlanjutan hingga 2026, di mana pada awal tahun, yaitu pada bulan Januari, kami menyaksikan pertempuran secara langsung antara SDF dan kerajaan Syria yang baharu. Itu benar-benar mewakili satu senario mimpi ngeri untuk Syria selepas perang.
Dan itulah sebabnya saya rasa ia benar-benar mempercepatkan keputusan yang kita lihat hari ini, yaitu bukan sahaja penyerapan pasukan SDF dan struktur keselamatan yang selama ini wujud di timur laut Syria, tetapi juga pembubaran rasmi pasukan demokratik Syria di Syria. SDF, mereka menghabiskan 1 dekad melawan ISIS, dan tentara baru Syria memang merangkumi beberapa bekas faksi jihadis. Caroline dan kini pejuang Kurdi mendapati diri mereka berkhidmat bersama lelaki yang mempunyai kaitan dengan rangkaian pelampau yang pernah mereka lawan dahulu. Sudah tentu, saya rasa apa yang bakal kita lihat akan ada beberapa halangan di hadapan apabila kita mula melihat brigade-brigade yang berbeza, unit-unit yang berbeza mula dicampur adukkan. Dan kita telah lihat sebagai contoh, Jaminan bahawa unit-unit tertentu akan diserap ke dalam tentera Syria dan kemungkinan besar akan kekal sama. Dari segi komposisi, mereka tidak semestinya akan berubah. Lokasi mereka, apa yang mereka wakili dan juga tumpuan mereka yang sangat tinggi dan mendalam terhadap inisiatif memerangi keganasan masih akan kekal. tetapi pada masa yang sama, mereka akan menjalani latihan bersama pasukan tentera Syria. Ramai yang mempunyai pengalaman medan perang yang berbeza. Ada yang berasal dari wilayah Idlib di barat laut Syria. Yang mungkin pernah menjadi sebahagian daripada bekas Hayat Tahrir al-Syam. Saya juga berpendapat, walau bagaimanapun, bahwa terdapat beberapa pengalaman yang dikongsi dan beberapa pengajaran bersama yang saya rasa akan sangat penting untuk unit-unit berbeza ini bertukar-tukar ketika mereka cuba meningkatkan keupayaan mereka. Dan itulah sebenarnya pengalaman mereka dalam operasi anti keganasan terhadap negara Islam dan rangkaian pengganas lain di seluruh Syria. Saya rasa itu akan menjadi sangat penting dan mungkin satu pengalaman bersama yang akan mengukuhkan keupayaan dalam jangka masa panjang. Tetapi siapa yang kini mengawal penjara ISIS di kem-kem itu? Baiklah, ada yang telah dikosongkan. Sebagai contoh, kami melihat pengosongan sepenuhnya satu lokasi seperti Al-Hol. Kami juga telah melihat pengosongan sebahagian dan usaha pemulangan semula di Kem Al-Roj. Terdapat satu kem yang telah menerima kemasukan penduduk baru di Al-Abtarin. Dan kemudian terdapat beberapa penjara yang masih menahan individu yang dilaporkan bersekutu dengan ISIS dan pejuang ISIS. Sebahagian daripada pejuang paling berbahaya sebenarnya telah dipindahkan ke negara jiran, Iraq, di mana mereka ditahan di bawah jagaan persekutuan dan dalam beberapa sistem penjara, terutamanya di Baghdad. Jadi saya rasa apa yang akan kita lihat juga adalah pemindahan tanggungjawab kepada kerajaan persekutuan Syria daripada pasukan SDF dan Asayish. Ini sudah tentu akan melibatkan beberapa tanggungjawab dan adalah sangat penting untuk memastikan pemindahan pengurusan ini berjalan lancar. Seperti yang kita lihat beberapa bulan lalu, terdapat beberapa cubaan melarikan diri, serta wanita dan kanak-kanak yang berjaya melarikan diri, dan juga cubaan melarikan diri oleh pejuang di dalam sistem penahanan ini. Apa maksudnya untuk Turki? Ankara melihat kepimpinan Kurdi dalam SDF sebagai lanjutan PKK. Jadi, adakah kepimpinan Turki berpuas hati dengan integrasi ini? Saya rasa mereka akan berpuas hati. Saya rasa Anda tahu, perkara ini sentiasa dianggap sebagai halangan oleh Turki. Dan kita telah melihat pencerobohan berulang kali oleh Turki ke utara Syria sebagai tindak balas untuk menentang unit SDF dan apa yang mereka anggap sebagai lanjutan PKK. Saya rasa pada akhirnya kita masih melihat pengembangan Turki, pengaruh Turki dalam sektor pertahanan dan sektor keselamatan baharu Syria. Tetapi saya tidak menjangkakan bahawa Turki akan mengambil pendirian agresif apabila melibatkan integrasi unit SDF ke dalam kerajaan persekutuan. Bolehkah integrasi Kurdi ini menjadi model pada masa hadapan untuk minoriti lain seperti Druze dan Alawite ke dalam negara Syria? Atau adakah mereka terlalu berbeza dengan apa yang sedang berlaku di Damsyik? Saya rasa dalam banyak cara anda tahu model integrasi dan proses yang telah diambil oleh pentadbiran baharu. Di Syria, kita sudah pun melihat integrasi ramai Alawite, minoriti agama lain, serta komuniti etno-nasionalis dan etno-linguistik. Kita telah melihat pembubaran rangkaian milisya yang lebih kecil serta pembubaran organisasi pengganas yang ditetapkan akibat daripada penyatuan ini. Jadi saya rasa dalam banyak cara sebenarnya model SDF ini telah dalam beberapa kes dibina berdasarkan kejayaan terdahulu dalam integrasi tersebut.
Tetapi saya memang rasa bahawa ini akan menjadi contoh dan model untuk wilayah pertikaian seterusnya yang akan diberi tumpuan oleh kerajaan Syria yang baharu. Dan itu adalah di selatan Syria. Itu adalah Sweda dengan milisia Druze yang belum semestinya diserap ke dalam pentadbiran baharu. Dan mereka masih mendesak untuk sebuah gabungan separa otonomi di selatan Syria.